Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz pengurusi majlis yang saya hormati, Tuan Nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat dan seterusnya muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini dapat kita bertemu dalam masjid rumah Allah ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nak habis awal malam ni, ya, saya nak balik Ipoh. Saya dah 4 hari dah tak balik. Ya, saya baru sampai sahaja dari Sarawak. Ya, sejak hari Khamis, Jumaat, Sabtu sampai sekarang belum balik rumah. Sejak hari Khamis yang lepas, kalau tuan-tuan tengok forum perdana dalam TV1, ya, daripada siang saya keluar sampailah hari ini baru nak balik ke Ipoh. Jadi saya nak habis awal, insya-Allah. Ya, dalam pukul 12 kita habislah. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Taala ni dia sebut allazi khalaqal maut. Dialah yang menciptakan mati. Wal hayah, dan menciptakan kehidupan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut mati dulu, selepas tu baru Allah Ta'ala cerita hidup. Mati dulu. Dialah yang menciptakan mati, dialah yang menciptakan hidup. Kenapa dalam ayat ini Allah cerita mati dulu baru Allah Ta'ala cerita hidup? Bukan dalam ayat ni saja, dalam ayat-ayat lain pun Allah cerita tentang mati dulu baru hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat lain pun Allah Ta'ala sebut, bagaimana kamu boleh lawan aku, bagaimana kamu boleh kufur pada aku, padahal kamu semua ini, kata Allah, asal kamu adalah mati, kemudian kami hidupkan kamu, kemudian kami matikan kamu, kemudian kami hidupkan kamu semula, dan kamu dikembalikan pada Allah. Maknanya 4 kali kita ni, 2 kali mati, 2 kali hidup. Hidup mati yang pertama yang kita dah lalui. Bila? Dulu dah. Kita lahir tahun 50. Tahun 46 kita di mana? Kita lahir tahun 60. Tahun 58 kita di mana? Kita lahir tahun 61. Tanggal 31 Ogos 57 kita di mana? Belum ada lagi. Maknanya pada zaman itu kita mati. Mungkin pada masa itu jasad kita, badan kita duduk dalam tanah lagi, mungkin pada pokok-pokok, mungkin pada akar kayu, mungkin pada padi, mungkin pada sungai, mungkin pada air. Kita tak tahu di mana kita berada. Tetapi bila ditiupkan, bila diciptakan manusia, bila diciptakan kita, ditiupkan roh kepada kita, barulah kita hidup. Sekarang kita hidup. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Selepas ini kita mati. Bila? Wallahu a'lam. Selepas kita mati, kita akan dibangkitkan semula. Dan kebangkitan itu tidak akan lagi mati-mati. Mati, hidup, mati, hidup. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita, allazi khalaqal maut. Dialah yang menciptakan kematian. Sebab itu tuan-tuan, kita di sini jangan sombong. Apa sebab nak sombong? Apa sebab nak belagak? Sama je kita, tuan-tuan. Tak ada beza, tak ada kurang apa pun kita. Sama je. Saya yang duduk di atas kerusi ni sama je dengan tuan-tuan. Beza saya dapat mikrofon dan air segelas. Tuan-tuan tak dapat. Sama je. Kalau saya turun ke bawah pun samalah dengan tuan-tuan. Tidak ada beza pun. Saya yang berserban berjubah sama saja dengan tuan-tuan yang berbaju Melayu, yang berseluar panjang, yang ber-t-shirt, yang berjubah, yang
berkemeja, yang ber-t-shirt, sama ya. Tak ada beza apa. Yang membezakan kita pada malam ini satu perkara saja, yang dipanggil sebagai takwa. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu saja yang membezakan kita di sisi Allah. Inna akramakum akbar lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi dalam solat dah lain tukar niat. Sedang semayang maghrib, tiba-tiba ada orang nampak dia semayang, dalam hati dah berbisik, mesti dia puji aku semayang. Hati sudah bertukar. Ni yang kita takut. Dalam takwa itu ada apa? Dalam takwa itu ada tawakal pada Allah. Kalau orang itu orang yang bertakwa, dia yakin pada Allah. Dia tak yakin gelang ini boleh menyembuhkan penyakitnya. Dia yakin hanya Allah. Dia tidak confident bahawa cincin ini boleh menghalang santau. Bukan cincin yang boleh menghalang santau, Allah. Tetapi orang yang tidak bertakwa,
Dia kata cincin ini tangkal, gelang ini pun tangkal, rantai ini pun tangkal. Nah, anak kamu sudah dipakai tangkal, dia tak akan menangis lagi. Baliklah rumah. Dia pun beranggapan bahawa tangkal ini dapat menghindarkan hantu jemalang. Maka dia sudah tidak bertakwa kepada Allah, sebab beranggapan bahawa tangkal, batu dan sebagainya lebih berkuasa daripada Allah. Orang yang macam ini tidak bertakwa, sebab dia tak yakin. Ada orang yang bila tengok tabung masjid, tak teringin nak masukkan duit, sedangkan dalam poketnya ada RM500. Kalau dia masuk RM10, belum luak RM500 dia. Tapi kenapa dia tak masukkan? Sebab dia tak bertawakal pada Allah. Kalau aku masuk ini, Allah Maha Kaya, Allah akan gantikan kepada aku lebih banyak daripada ini. Tetapi kerana alasannya kenapa tidak sedekah? Tak ada duit kecil. Abang tak masuk ke duit dalam tabung tadi abang? Allah, semua nok 50. Nok RM1 tak ada. Habis tu masuklah nok 50. Merapu kamu. Nampak? Merapu dia kata, tuan-tuan. Yang nak balasnya Allah. Kalau dia yakin Allah nak balas, apa dia susah hati? Masalah dia, ustaz, bulan lepas saya dah masuk RM50. Kemudian saya pergi buat dekat bank, saya cek, ustaz, tak nampak pertambahan duit. Sebab itu saya tak masukkan. Orang macam ni kita nak sebut kepala otak dia pun boleh juga, tuan-tuan. Adakah hari ni masuk duit, besok dah top up duit dia? Tak. Allah nak bagi rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukankah Allah sebut begitu? Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, kami mudahkan urusannya dan kami berikan padanya rezeki tanpa dia duga. Rezeki tanpa dia duga. Mana nak tahu, tuan-tuan? Rezeki tanpa disangka. Dia pergi dekat pasar raya Maidin, ada cabutan bertuah, dia pun isi borang masuk. Orang hantar surat, anda telah memenangi motor kris sebuah. Allah, subhanallah. Nampak? Rezeki Tuhan nak bagi, mana nak tahu? Kadang-kadang Allah bagi pada kita rezeki anak-anak yang baik. Adakah anak yang baik itu lebih besar nilainya daripada RM50? Atau lebih kecil dari RM50? Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat anak yang soleh sekarang ni, tuan-tuan? Ingat senang ke nak dapat anak-anak yang baik? Saya sampai tadi, tuan-tuan sedang berzikir. Budak-budak tadi ada di luar. Bila dia tengok saya sampai, tanpa disuruh, semua pakat bersalam dengan saya. Ada dekat 7 orang, 8 orang tadi bersalam. Padahal dia bukan kenal saya pun. Dia bukan pernah salam dengan saya pun. Mereka tak pernah tengok saya pun. Tapi automatik duduk atas meja di luar sana, bila tengok ustaz, bangun salam. Ada yang last kali tu dia heret adik dia, salam dengan ustaz. Adik dia pun salam, pum, dia cium pipi di sini, tuan. Ini tanda-tanda budak yang baik. Tu tengok senang ke nak dapat rezeki budak-budak yang baik. Tadi pagi saya kuliah subuh di Masjid Matang Jaya, Kuching. Kuliah subuh di Matang Jaya, sarapan di Kuching, makan tengah hari atas langit, tuan-tuan. Makan petang nun sup giabok, tuan-tuan. Hebat Ustaz Kazim ni. Nah, sarapan pagi breakfast di Matang Jaya, makan tengah hari di airport Kuching. Saya naik kapal terbang tadi pukul 2 petang. Makan petang nun pukul 7 tadi sup giabok ujung. Bila makan malam tak makan dah, besok pula makan. Subhanallah, tuan-tuan. Tadi kuliah subuh di Matang Jaya, 2 baris, tuan-tuan. Budak-budak kecil semua sembahyang subuh. Ingat senang ke budak-budak kecil nak sembahyang subuh? Sembahyang subuh bukan jom heboh. Jom heboh budak-budak datang tak heran. Biasa, bro. Ini sembahyang subuh. Adakah budak-budak itu hebat? Ya, budak-budak itu hebat. Tetapi yang
Dengan cangkul, dengan sabit, dengan penyakar, dengan penyapu, semua dia bawa. Ini orang yang hebat. Fastabiqul khairat. Tuan-tuan, kita hari ini nak melancarkan kutipan membantu rumah Pak Meon yang terbakar. Dia yang paling awal sampai bagi duit. Nah, 100 saya sedekah. Belum dilancarkan, dia dah sedekah dah. Ini orang yang dipanggil fastabiqul khairat. Aku dengar Pak Mat Tempe sekarang ada di hospital. Sakit. Astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan semalam saja aku jumpa dia. Sabar Pak Mat, sabar, dia belum meninggal. Memang dia belum meninggal. Habis itu Pak Mat sebut inna lillahi tadi. Apa kamu ingat inna lillahi ni untuk orang meninggal saya? Petang ni juga dia pergi ziarah di hospital, tuan-tuan. Ini dipanggil fastabiqul khairat. Sebab ada orang yang bila tahu orang sakit dah mati baru nak ziarah. Din, Pak Mat Tempe dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cadangnya petang ni aku nak ziarah. Tak sempat juga. Padahal Pak Mat Tempe dah sakit 4 tahun. Tak diziarahnya 4 tahun hamba Allah tu. Duduk terkangkang di rumah dia. Bila dah meninggal, pandai pula cakap, cadang petang ni aku nak ziarah dia. Eleh bro. Orang Perak kata nampak benar nipunya. Kalau buatnya tak mati Pak Mat Tempe petang ni, tobatlah hum pun dia tak ziarah lah, tuan-tuan. Ini manusia yang tak fastabiqul khairat. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala sebut mati dulu? Sesuatu benda yang besar Allah sebut awal, yang kecil Allah sebut di belakang. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Jarang kita baca zakat dulu baru solat, jarang. Dalam Quran sebut solat dulu baru zakat, menunjukkan solat tu besar. Zakat tu bukan tak besar, zakat tu besar juga, tapi tak boleh lawan sembahyang. Kenapa Allah gunakan perkataan wa aqimus solat, dirikan solat? Sebab nak dirikan solat, badan kena bersih dari najis, badan kena bersih daripada hadas, tempat kena bersih daripada najis, pakaian kena bersih daripada najis, mesti ada wudu, mesti ada time nak solat, mesti mengikut kiblat, mesti ada syarat-syaratnya. Nak mendirikan solat itu daripada kecil sampai besar-besar kena jaga, khusyuk kena jaga, niat kena jaga, mengikut kena jaga, tertib kena jaga, semua kena jaga. Sebab itu dipanggil mendirikan solat. Sebab perkataan mendirikan tu susah. Saya mendirikan sebuah sekolah, susah tu. Saya mendirikan sebuah pondok kecil, tak susah. Sebab tu kita kata, kamu buat apa Mat? Saya buat pondok. Jarang sebut saya mendirikan pondok. Apa susahnya? Kamu pacak aja Pondok Lemang. Susah ke? Kamu buat apa Din? Saya buat Pondok Lemang, nak meniaga bulan Syawal. Ada tak Din tersebut? Kamu buat apa Din? Saya mendirikan sebuah pondok. Susah ke? Tak. Dia sebut buat. Tetapi masjid, mendirikan masjid. Daripada piling, soil test, daripada buatnya tapak, buatnya tiang, buatnya siling, buatnya bumbung, buatnya bangunan, buatnya tai, pasang aircon, pasang api, susah. Sebab itu dipanggil mendirikan masjid. Solat pun begitu, mendirikan solat. Zakat senang. Zakat tak payah susah-susah. Mana ada zakat kena ambil wuduk? Abang ambil wuduk apa? Nak bayar zakat. Mana ada, tuan-tuan? Tuan-tuan nak bayar zakat fitrah dekat Amil bulan Ramadan yang lepas, Amil tunggu dekat pasar raya depan, duk menung atas kerusi tu. Sekarang ni Amil semuanya ada. Stesen minyak ada, stesen bas ada, stesen pasar raya pun ada. Sampai sekarang ni Amil zakat pandu lalu. Macam beli KFC je rupa dia. Naik motor berhenti bayar zakat, tak payah turun, jalan. Kereta pula masuk, motor pula masuk. Cuma tak nak bayar je, itu yang pelik tu. Mana ada Amil masa kita nak bayar zakat, ada tu Amil tanya, ada dah mandi ada besar dah? Tak ada, tuan-tuan. Lantak kamu lah bawa RM7, tarik resit balik. Mana ada syarat nak khusyuk ke, syarat nak tunggu waktu 1.40 baru nak. Sebab itu dipanggil tunaikan zakat.
Solat benda yang besar, zakat di bawah solat. Allah sebut langit, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Maknanya tuan-tuan, langit lebih besar daripada bumi. Sebab tu jarang Allah sebut bumi dulu baru langit. Dalam Quran Allah sebut yang besar dulu, langit dan bumi. Allah sebut dalam Quran, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Jin dulu, manusia di bawah, menunjukkan bahawa jin lagi besar pada orang, jin lagi banyak daripada manusia, jin lagi panjang umur daripada kita. Itu sebutan jin itu. Sebab tu jin besar panjang umurnya, pasal dia banyak, dia besar, dia panjang umur daripada manusia. Maka Allah sebutkan dulu benda itu. Bila Allah Ta'ala sebutkan bahawa mati dulu baru hidup, menunjukkan bahawa mati adalah urusan yang sangat besar pada kita. Mati ni urusan besar tuan-tuan. Kenapa mati itu urusan besar? Yang pertama, bila dah mati, dah tak boleh buat ibadat. Duduk dalam tanah, dah tak boleh buat ibadat. Walaupun Tok Imam mengajar dia. Tok Imam baca telkin, ya Ihsan binti Zainal, ya Ihsan binti Hafsah, maka apabila kami meninggalkan kamu di sini, maka tinggallah kamu berseorangan sampai hari kiamat. Ada mayat tu jawab, ya. Ada tuan-tuan jawab. Kalau mayat tu jawab dengan tu imam terlari tuan-tuan, yang tak larinya yang pegang cangkul, letih ngorek kubur. Apa hal semua lari ni? Kalau mayat tu kata, apa asal lari pula tu imam, dengan pegali kubur melari tuan-tuan. Siapa ke namanya? Tok Bilal apa? Bilal Khan ke nama dia tuan-tuan. Tanah kubur tu Tok Bilal Khan nama dia tuan-tuan. Saya penggali kubur, saya tak tahu itu nama Nasib Bilal Khan tuan-tuan. Subhanallah. Sebab itu saya dah sebut cakap pada tuan-tuan, ada pengarah filem offer saya berlakon. Ya, pengarah filem berlakon dalam satu filem dan drama 26 episod. Saya dipilih untuk melakon sebagai ustaz. Dia kata untuk menggantikan Allahyarham M. Rajoli. Sebab dia kata kebanyakan ustaz-ustaz yang berlakon dalam cerita bukan ustaz. Bila tangkap hantu tak real. Habis-habis kuat pegang botol, bismillah, Allahu Akbar, udah habis, senang benar tangkap hantunya. Jadi tak ada doa, tak ada panjang-panjang ayatnya. Kami nak orang yang panjang-panjang bacanya. Oh begitu pula. Pelik-pelik tuan-tuan manusia ni. Cuba tuan-tuan tengok ustaz-ustaz berlakon drama. Yang jadi ustaz tu kompong kerjanya nangkap hantu. Saya kata kalau kerja nangkap hantu tak payahlah. Menyemuk je tuan. Ingat ustaz ni kerja nangkap hantu ke? Dia kata dah, ustaz adalah peranan utama, pelakon utama. Saya jadi ustaz ke? Ya, ustaz memegang watak Ustaz Kazim. Kalau gitu saya nak. Ya. Jadi tuan-tuan tunggulah nanti saya berlakon filem.
nak taubat, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Allah Maha Pengampun lagi. Sebab itu kalau orang tu masih hidup, doakan pada dia supaya dia dapat hidayah. Doakan kepada dia supaya Allah bagi petunjuk pada dia. Jangan kita kutuk dia, jangan kita laknat dia, jangan kita maki dia. Kita doa pada dia, ya Allah berilah hidayah padanya ya Allah, dan kekalkanlah hidayah pada aku. Sebab ada orang yang sibuk minta hidayah pada orang lain, tetapi terlupa untuk minta pada diri dia. Akhirnya dia yang tercabut hidayah. Sebab dia beranggapan bahawa orang lain semua teruk, orang lain semua buruk, orang lain semua tak betul. Dia rasa dia betul. Bila dia rasa dia betul, dia tak taubat kepada Allah. Orang lain bertaubat, dia tak bertaubat. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ni tuan-tuan, mati, urusan mati benda besar. Sebab kita dah tak boleh beribadat, sebab kita dah tak boleh bertaubat. Setiap orang akan mati. Saya sampai di Sarawak pukul 11.55, semayang jemaat 12.45, khutbah sampai pukul 1.30 semayang. Habis semayang, rupanya ada mayat. Semayang mayat pula. Semayang mayat, meninggal hari Jumaat. Alhamdulillah, syukur. Orang yang meninggal hari Jumaat, lepas seksa kubur pada dia. Mudah-mudahan kan senang nak dapat tuan-tuan. Masalah dia ustaz, memanglah dia meninggal hari Jumaat, tapi dia tak semayang tak? Adakah dia lepas seksa kubur? Dia tak semayang ustaz. Nabi kata lepas lah. Masalah dia ustaz, dia tak semayang. Ustaz faham tak? Memanglah saya faham. Dia lepas seksa kubur bukan sebab dia mulia. Hari itu mulia. Mulianya hari Jumaat. Siapa yang mati hari dan malamnya lepas seksa kubur. Man mata yaumul Juma'ah aw lataha itqun min azabil qabri, kata Nabi. Lepas daripada seksa kubur. Okey ustaz, adakah perlu saya minta doa, ya Allah matikanlah aku pada hari Jumaat? Jangan. Itu masalah dia ustaz. Adakah kalau dia mati hari Jumaat, besoknya hari Sabtu, adakah dia kena soal pula hari Sabtu? Dah Nabi kata lepas lah. Itu masalahnya, dia tak semayang. Yang kamu kisah pada dia pasal apa? Kisah pada diri kita. Tak adalah macam dia tak semayang, mati hari Jumaat. Tu imam tempat saya ustaz, mati hari Rabu ustaz. Subhanallah. Kenapa kamu kisah dengan tu imam kamu mati hari Rabu? Bukankah Rasulullah wafat hari Isnin? Adakah Rasulullah disoal dalam kubur? Tak juga. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, matilah hari apa pun, tidak ada siksa kubur. Isnin ke, Jumaat ke, Selasa ke, Rabu ke, Ahad ke, matilah hari apa pun, kubur kata ahlan wa sahlan. Dipeluknya mayat kita macam ibu menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang. Dia bukan kira hari dah. Sebab itu tak payah kita nak bercita-cita mati pada hari Jumaat. Bercita-citalah kamu mati dalam orang takwa. Dah. Kubur seronok, malaikat seronok, Allah pun seronok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebab tu kita kena jadi orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, salah satunya apa? Fastabiqul khairat. Bersegeralah berbuat kebajikan. Kerana persoalan kubur ini persoalan penting. Tadi saya kata bila dah mati, pentingnya apa? Sebab dah tak boleh ibadat. Sebab yang kedua, dah tak boleh bertaubat. Sebab yang ketiga, bermulalah kira bicara kita dengan orang-orang yang kita berurusan dalam dunia. Habis ya. Saya ni mengumpat Tok Imam, pengurusi majlis tadi, saya umpat. Saya tak sempat minta maaf dengan dia. Saya mati, maka urusan saya dengan dia akan berada dengan saya sampai hari kiamat. Panjang tu tuan-tuan. Ustaz, saya tak ngumpat dia ustaz. Habis tu
Saya tulis dalam Facebook saya, Ustaz, saya kutuk dia. Samalah. Tapi Ustaz, saya dah hide post. Saya dah delete, Ustaz. Hang hide ke, hang delete ke, tetap akan ada urusan di hari kiamat. Itulah besarnya mati. Itulah besarnya mati, tuan-tuan. Banner saya tengah-tengah simpang, sikit punya segak pakai baju batik. Ada orang pergi ambil cat, pergi buat tanduk 2, taring mundur. Dia tak minta maaf dengan saya, dia tak minta maaf dengan penganjur. Contohnya, mati saya atau mati dia akan adalah urusan di hari kiamat. Panjang, tuan-tuan. Ingat, senang ke urusannya? Kenapa kamu conteng gambar orang? Kenapa kamu maki orang? Kenapa kamu ngumpat orang? Ni dalam rekod kamu umpat Ustaz Kazim. Lah, pergi cari Ustaz Kazim. Mana nak cari di hari kiamat, tuan-tuan? Saya duduk di Ipoh pun tuan-tuan tak jumpa. Saya duduk di Hulu Langat pun tuan-tuan tak jumpa. Saya duduk di Kuala Selangor pun kita tak jumpa. Kita duduk di bumi Malaysia ni pun telefon ada, semuanya ada. Boleh cari dalam televisyen, boleh cari dalam surat khabar pun tak jumpa. Bayangkan di hari kiamat berbilion-bilion manusia akan dibangunkan. Sebab itu, tuan-tuan, jangan cari dosa kering. Jangan jadi orang yang suka buat dosa kering. Asal tengok je nak ulas. Asal nak ulas je tengok. Kita jadi pengulas sukan. Biarlah Hasbullah Awang saja yang mengulas. Buat apa kita nak jadi mengulas benda yang kita tak tahu? Aku dengar Pak Mat Tempe dah kahwin 2 ya. Entah, aku tak campur. Orang dah cakap pada aku, kalau dia orang bohong, aku bohong lah. Yang kamu duk kisah Pak Mat Tempe kahwin 2 pasal apa? Kenapa? Dia kahwin tu halal. Tak ada lah. Tak ada apa. Itulah benda yang akan disoal di hari kiamat. Benda yang tak ada mengena dengan kita, benda yang tak ada bertadung dengan kita, benda yang tak bertali mali dengan kita, benda yang tak ada apa-apa daripada segi hukum agama. Buat apa kita nak cakap? Kamu tengok ada anak dia pakai kereta besar. Tengok, besar gila kereta dia ya. Mana dapat duit? Tikam nombor gamaknya. Kenapa kita jadi macam itu? Su'uzan, buruk sangka. Sebab apa? Cepat minta maaf. Fastabiqul khairat, pergi minta maaf. Tak minta maaf kita, dia mati atau kita mati, bermulalah kira bicara di hari kiamat. Banyaknya tuan-tuan, kira bicaranya tak pasal. Tak pasal. Kita tadi naik kapal terbang, baru nak ditimbang barang. Ditimbang, berat lebih 2 kilo. Sekilo RM25. Tak apa, kita boleh bayar RM25. 2 kilo RM50. Ditimbang. Tu nak berbaris lagi. Dah lah delay. Patutnya naik sebelah 45. Pukul 2 pun tak naik lagi. Dah lah delay lama.
Lepas hari raya yang lepas, kamu dah buat salah tak pada dengan dia? Saya dah tak buat apa dah ustaz. Saya dah tak buat apa dah ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada urusan lagi dengan kamu dengan dia di hari kiamat. Selamatlah kita. Tapi berapa ramai yang kita minta maaf pada hari raya yang lepas? Berapa ramai? Dengan jiran sebelah rumah kita masih lagi belum minta maaf. Yang itu memang ustaz, saya sampai mati saya tak nak minta maaf ustaz. Memang teruk jiran saya itu ustaz. Itulah yang menyebabkan kita ni bermasalah di hari kiamat. Bersegeralah, pergi telefon dia, Din, aku minta maaf Din, yang lepas tu lepas lah ya. Malulah ustaz, saya pun ada maruah saya ustaz. Kalau gitu SMS Akum Kak Ne, Din, aku minta maaf yang lepas-lepas tu lepas lah. Mulai hari ni kosong oh tak ada situ. Segala kata caci yang kau berikan padaku membuatkan ku rasa kosong. Tulis tu kosong. Oh tak, oh di belakang dia pula. Tuan-tuan, kerana persoalan mati ini besar, kita dah tak boleh dah nak hidup balik. Sebab itu kita bersyukur kalau kita diberi peluang yang kedua untuk merasai hidup. Kita jatuh bilik air, koma 2 minggu. 2 minggu koma. Selepas 2 minggu kita sedar. Isteri menangis, abang. Anak menangis, ayah. Nurse pun menangis, pakcik nangis. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 9 hari bulan abang. Berapa hari dah abang ni tak sedar? Dah 2 minggu abang menitis air mata suami ni. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur aku ya Allah. Ni nampak tuan-tuan, nikmat. Saya makan dengan Tok Pengulu, kampung Gitak di Kuching, Sarawak. Namanya kampung Gitak, orang Sarawak. Saya tanya pada dia, Tuan Haji umurnya berapa? 74 ustaz. Sihat Tuan Haji, makan kambing semua boleh ni? Alhamdulillah ustaz. Tapi saya sudah buat operation jantung. Dia buka butang. Nampak ni ustaz. Pak Haji ambil urat dari mana? Urat dari sini ustaz. Dia tunjuk kaki dia. Alhamdulillah ustaz. Daripada 4 orang yang buat operation dengan saya hari itu, 3 jalan. Saya je tak jalan ustaz. Yang 3 dah jalan ustaz. Alhamdulillah sihat ustaz. Yang 3 ni tak ada. Allah bagi peluang pada saya untuk buat amalan lagi ustaz. Alhamdulillah ustaz. Syukur pada Allah. Allah bagi lagi peluang tuan-tuan. Tapi ada orang yang Allah tak bagi peluang. Sak mati terus. Dia tidur malam, sedar dalam kubur. Mana pula gelap ni kita duduk sedar dalam kubur tuan-tuan. Sebab itu jom kita buat baik. Fastabiqul khairat. Sebelum sampai saat mati itu, setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Yang dibawa amalan je tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata selepas mati baru Allah Ta'ala sebut hidup. Dan sekarang kita berada di alam kehidupan. Saya semayang dekat dengan satu tempat di kota ilmu, kota Samarahan, Sarawak. Saya semayang maghrib. Saya ada ceramah di Institut Perguruan Sarawak. Ceramahnya lepas Isyak, 8.30 malam. Sana Isyak awal. Tuan-tuan kalau nak buka puasa awal, pergi Sarawak. Awal buka puasa je tuan-tuan. 6.40 dah buka puasa. Jadi saya semayang maghrib di situ. Habis semayang maghrib, saya tengok budak-budaknya ambil satu kitab. Janganlah kita memilih dunia dalam kehidupan kita.
Sahabat Nabi kata, boleh aku ubatkan dengan syarat aku ada 30 orang, seorang seekor kambing hadiah, upah aku ngubat tok ketua kamu. Kata orang kampung, silakanlah. Sahabat Nabi ni baca surah Al-Fatihah 7 kali. Diludah hanya di tempat gigitan kala jengking, dengan izin Allah sembuh. Maka orang kampung pun bagi seorang seekor. Jadi sahabat-sahabat tak berani nak makan kambing tu, sebab mereka teringat ayat Quran, wala tashtari bi ayatillah thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Baca Fatihah dapat kambing, murahnya harga Fatihah seekor kambing. Tak berani makan sahabat-sahabat, tuan-tuan. Akhirnya bawa balik kambing ke Madinah, dipikul heretnya, hoi hoi ya hoi, bawa balik ke Madinah. Bila sampai dekat Rasulullah, Rasulullah kata, kalau kamu tak nak, bagilah dekat aku. Tadi Nabi tak mau, itu bangkai kambing. Sekarang Nabi mau pula kambing. Sebab itu bangkai, yang ni kambing yang masih hidup, sembelih elok-elok, masak makan. Begitulah maksudnya. Kambing, bangkai kambing tadi, itu lambangnya benda dosa, itu lambang dunia yang kotor, itu lambang dunia yang najis, itu lambang dunia yang penuh dengan maksiat. Allah melihat maksiat itu lebih buruk daripada kamu tengok bangkai kambing. Tetapi kalau dunia yang kamu buat itu benda yang baik, itulah pengorbanan yang baik. Macam kamu korban seekor lembu, macam kamu korban seekor kambing, Allah ambil daripada kambing. Maka Imam Ghazali kata, dunia yang Allah benci ialah dunia maksiat. Walaupun kamu hiaskan maksiat itu secantik-cantiknya, buat pertandingan Ratu Cantik grand, semua orang yang kena tengok Ratu Cantik semua kena pakai kot dengan tie, yang perempuannya kena pakai labuci, labu kuno. Buat di tempat hotel 10 bintang, dibuat siaran langsung seluruh dunia. Pengadil-pengadilnya adalah orang yang hebat-hebat. Jennifer Lopez, Queen Lopez, semua letak di situ. Hebatnya, grandnya, dibuatkan dengan persembahan yang paling hebat. Gangnam Style buat persembahan. Subhanallah. Punya hebat. Hebatlah macam mana pun kamu buat, dosa yang kamu buat lebih busuk daripada kambing, bangkai kambing. Itu maksudnya. Sebab tu kita jangan buat maksiat, walaupun maksiat itu kita hias begitu cantik. Ni kita buat ceramah agama ni, kita rasa ceramah agama, kita rasa kuliah agama. Tetapi kalau saya mengisi ceramah perdana malam ini dengan memaki orang, dengan mengumpat orang, dengan memfitnah orang, ini bukan dunia yang baik, ini dunia yang kotor. Sebab saya memaki orang, saya mencarut, saya bercakap benda yang tak betul. Walaupun namanya ceramah perdana, walaupun saya pakai serban, walaupun saya mulakan dengan salam, walaupun saya baca ayat Quran, tapi saya bercakap tanpa fakta, tetap dibenci perbuatan saya. Itulah dunia. Kamu semayang, Masya Allah, ambil air semayangnya 4 kali, sebab was-was. Dah naik di atas, aku belum masuk kaki, patah balik. Dah naik di atas, ya Allah, kepala pula terlupa, 4 kali dia. Sampai orang pegang dia, dah cukup dah, kamu dah semayang semua dah. Bila dia semayang, tuan-tuan, dia semayang bukan kerana Allah, dia semayang riak kerana manusia. Allazina hum yura'un, kata Allah. Mereka yang riak dalam beribadat, dunia mereka lebih buruk daripada bangkai kambing tadi. Itulah maksudnya. Tetapi kalau kita buat dunia kita begitu baik, Masya Allah, begitu baik, maka Allah memberikan pahala kepada apa amalan yang kita buat. Sehinggalah Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam kamu untuk akhirat.
apa yang kita buat dalam dunia ni Allah ambil kira dan Allah balas di hari kiamat. Untungnya tuan-tuan hidup sebab itu. Sementara kita masih hidup, sementara orang sekeliling kita
Anak boleh cakap macam itu. Saya pun mana nak cari pondok makcik. Pondok saya cuma ada 100 buah pondok. Semua dah penuh makcik. Tolonglah ustaz. Kalau ustaz tak bagi, makcik nak duduk di mana ustaz? Saya pun cari-cari pondok, ada satu orang. Boleh tak kongsi sekejap? Boleh ha? Mai duduk sekali dengan dia. Saya telefon anak dia. Saya bagi tempoh 3 hari, minta ambil balik. Dia kata, ustaz tak payah bagi tempoh-tempoh, memang saya tak nak ambil. Astaghfirullahalazim, sombongnya. Saya kata okey, Assalamualaikum. 2 minggu hari raya, 2 minggu puasa, makcik ni dapat pondok. Kita bagi dia duduk. Hari Isnin dia datang jumpa saya, dia ucap terima kasih dan dia kata, ustaz, nanti hari raya ustaz jangan panggil anak makcik, jangan panggil siapa-siapa pun keluarga makcik, main beraya dengan makcik. Makcik tak maulah dengan mereka. Saya kata, makcik jangan putus silaturahim. Dah ustaz, makcik terasa anak boleh halau. Jadi makcik nak raya di sini. Saya cakap makcik, kita bila raya semua orang balik makcik. Tak apa, makcik nak duduk seorang. Lah saya pun tak balik, duduk teman dia raya. Tuan-tuan, apa punya anak ni tuan-tuan? Itu satu kes. Kes yang kedua, sebelum puasa juga, naik Mercedes hitam, cermin hitam, semua hitam. Dia keluar, dia pergi dekat pondok pengawal. Saya nak jumpa Ustaz Kazim. Pengawal kata, ustaz sedang mengajar, pukul 11.30 baru dia free. Saya nak hantar mak saya ni, nak duduk dengan dia. Pasal apa nak hantar? Sebab kami dah tak boleh nak bela. Kami sibuk. Jadi kami harap dia boleh dapat di sini, ada ramai kawan, ada orang tengok dia. Kalau dia sakit demam, ada orang tengok dia. Jaga saya ni, memang saya dah latih. Kalau macam tu kena bangun. Ingat ini well pack. Dia jaga. Maklum tuan-tuan, jaga saya semua orang perempuan. Ya ustaz? Ya, umur 64, 70 itu jaga sekolah saya. Yang pondok-pondok, yang makcik-makcik warga mas, kerja tak ada, anak tak bantu.
tengok dahaga tu pergi ke mana? Mana nampak? Dahaga rasa lah. Tadi akak kata setiap benda yang ada nampak. Setiap benda yang ada perkataan dia nampak. Dahaga tu nampak, dahaga tu rasa, dahaga tu perkataan. Mana dahaga tu? Saya nak tengok. Tak boleh lah. Begitulah dengan Allah. Allah tu ada. Kita boleh rasa wujudnya Allah itu. Tak nampak tapi dia ada. Kalaulah dia nampak, dia sudah jadi macam kakak. Kenapa kakak nampak saya? Sebab saya makhluk. Kenapa saya nampak kakak? Sebab kakak makhluk. Makhluk sama makhluk nampak. Tetapi kalau kita nampak Allah, tu Allah, tu Allah, tu Allah, maknanya Allah dah jadi makhluk, Kak. Allah tak sama dengan makhluk. Sebab tu kita tak nampak. Kalau nampak, dia jadi macam kakak, dia jadi makhluk. Kak faham? Hoi, tuan-tuan. Okey, saya boleh terima penjelasan Ustaz. Saya dengar ceramah Ustaz. Ustaz kata Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Okey. Saya mula dirogol oleh abang saya ketika saya berusia 9 tahun. Soalan saya pada Ustaz, kalau Allah Maha Penyayang, kenapa Allah biarkan saya dirogol selama 5 tahun? Sampai saya tingkatan 2 saya dirogol, tingkatan 3 saya dirogol. Tak ada siapa tolong saya. Kenapa Allah biarkan abang saya rogol saya? Sakitnya, pedihnya, terseksa jiwanya. Kalau Allah Maha Penyayang, kenapa Allah biarkan? Astaghfirullahalazim. Kalau makcik-makcik lah, dia bertanya pada makcik-makcik macam itu, makcik-makcik nak jawab apa? Akak bayangkan, saya dirogol akak. Masa tu di mana Allah? Makcik jawab apa? Ya tak ya juga. Dengan makcik murtad sekali. Orang-orang macam inilah yang saya bela, tuan-tuan, yang duduk di sekolah saya, selain pada yang hafal Quran. Kita nak Islam bukan sekadar boleh bercakap. Kita nak Islam, kita kena buat kerja. Bercakap siapa pun boleh. Cakap tak berhenti-henti, hentam orang tak berhenti-henti, siapa pun boleh. Sebab itu saya kecewa, saya sedih, saya frust. Saya tak nak bergaduh-gaduh dengan orang. Sebab itu saya isytiharkan dah, saya akan berpencen pada 28 November 2013 tahun hadapan. Daripada buat ceramah macam ni, tak datang dah, tuan-tuan. Ini kali awal, kali akhir datang masjid, tuan-tuan. Saya tak mau dah. Saya bela orang susah, saya bela orang murtad, saya bela orang yang masuk Islam, saya Islamkan orang, saya bela anak yatim, saya ngajar orang 1000 orang di sekolah saya. Tapi yang saya dapat ialah cemuhan, makian. Baik saya berhenti, baik saya tumpu 1000 orang ni. Habis tu Ustaz, macam mana nak bayar Ustaz kalau Ustaz tak ceramah? Itu urusan Tuhan. Allah bagi rezeki. Kalau agak-agak saya tak mampu nak tanggung dia orang, saya bubarkan sekolah dia orang, balik rumah masing-masing, duduklah masing-masing. Saya nak duduk dalam gua. Saya frust, tuan-tuan.
luar biasa ini ustaz, nggak ada darah pekat kotornya keluar. Ni bila kita makan yang sunnah Nabi tuan-tuan, darah elok. Jom kita buat. Jadilah ustaz yang terbaik. Bila datang berceramah, mengajarlah pada orang. Sebab yang datang di sini nak mengaji, yang datang sini nak dapat ilmu, ajar betul-betul. Itulah ahsanu amalah. Jadikan contoh pada orang, mengajar betul-betul. Jangan bila sampai di atas meja, kita sampai buka surat mana ni? Mana tu lupa lah. Maknanya dia tidak ada homework di rumah. Bila nak mengajar, membaca kurang, baca buku kurang, baca akhbar kurang, tak ada ilmu yang nak disampaikan. Cubalah jadi ustaz yang terbaik. Bila mengajar, semua orang faham. Orang keluar daripada masjid dengan penuh kefahaman. Orang balik daripada masjid dengan penuh kasih sayang. Ustaz yang baik ialah ustaz yang meninggalkan jemaah masjidnya dalam kasih sayang. Bukan ustaz yang meninggalkan jemaahnya dalam keadaan berpecah belah. Itu belum terbaik. Jadilah pembaca khutbah yang terbaik. Jadi tuan-tuan, saya pergi sembahyang satu masjid, duduk saf tengah-tengah. Yang angkat tabung macam budak-budak tadi, tabung Jumaat, seorang laki-laki yang OKU, lembek angkat tabung. Saya tengok orang depan saya ni ambil duit, dia bercakap ketika imam berkhutbah, ini RM5, aku nak bagi RM1 je, bak balik 4. Astaghfirullahalazim. Menung saya tuan-tuan. Budak yang OKU tadi cakap, musim lakar lagi balik dia pusing round satu masjid, dia patah balik RM4 gambar. Tok imam sudah barok baca. Astaghfirullahalazim. Habis sembahyang Jumaat, saya tanya Tok Imam, Syekh, kenapa ustaz tak tegur yang mereka duduk menyimbang tadi? Tak ada dalam teks. Habis tuan-tuan. Kalau saya tegur, saya rosak sembahyang. Orang khutbah dengan saya bercakap sekali. Saya habis kuat, saya cuit saja. Saya kalau dia tanya, apa syuk-syuk? Udah bergaduh pula. Sebab tu yang boleh bercakap pada masa
minta pada tuan-tuan, saya tak kata sekolah saya terbaik, tak, tapi saya cuba nak jadikan yang terbaik. Tuan-tuan kalau datang ke sekolah saya, cuba tengok meja-meja di sekolah saya. Kalau ada conteng-conteng, tulis-tulis nama, lukis orang lidi, lukis Angry Bird, tolong beritahu saya. Di sekolah saya tidak ada conteng-conteng. Kalau ada yang conteng, tu orang kianat. Budak-budak di sekolah saya tidak boleh duduk dua kaki macam ni. Siapa yang duduk kerusi dua kaki macam ni, saya potong kaki kerusinya. Bukan kaki dia, kaki kerusi dia. Dan dia akan duduk dengan dua kaki kerusi sampai habis sekolah. Akhirnya tak ada kaki patah. Siapa yang nak masuk ke tandas masjid, pen kena tinggal. Dia masuk tandas, dalam 2 minit saya ikut belakang. Bila dia nak keluar, dia tengok saya ada, dia masuk balik, dia kunci. Dia bersihkan semua masjid, baru bersihkan tandas, baru dia keluar. Tuan-tuan datang ke tandas sekolah saya, kalau ada conteng-conteng, kalau ada busuk-busuk, beritahu saya. Tak ada, tuan-tuan. Kita latih budak-budak, sebab kita disuruh oleh Allah jadi yang terbaik. Di sekolah tahfiz saya, budak-budak belajar 5 bahasa: Mandarin, Tamil, Inggeris, Arab, Melayu. Besok 5 mata pelajaran ini kata pengantar. Budak-budak sekolah saya semua pandai cakap Cina, tuan-tuan. Hafal Quran, cakap Cina boleh, cakap Arab boleh, cakap Tamil boleh. Ni untuk masa depan dia orang. Kita buat yang terbaik. Sebab tu orang bagi sedekah, saya buat. Orang bagi sedekah, saya buat bangunan. Tuan-tuan boleh buka tengok bangunan sekolah saya dalam laman web saya, www.albarakah.org. Kolam renang ada sekolah saya, tuan-tuan. Kolam renang yang paling besar sekali, nama dia Lombong. Bekas Lombong. Pelajar-pelajar sekolah saya diwajibkan belajar berenang, ambil sunnah Rasulullah. 2 tahun ni mesti clear berenang. Selepas ini tahun depan mereka akan belajar menunggang kuda pula, baik laki-laki atau perempuan. Sekarang mereka belajar berenang. Banglo kita tu ada kolam renang, belajar berenang. Ni kita nak buat yang terbaik. Bukan setakat boleh hafal Quran je, tuan-tuan. Kena belajar tafsir supaya dia faham Quran yang dia baca. Kalaulah kita ini jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang terbaik, yang ingat bahawa kamu akan disoal dengan apa yang kamu memimpin di dalam dunia. Bila kita ni buat yang terbaik, insya-Allah. Kalau kita jadi peniaga terbaik. Kalau kita jadi suami terbaik. Jadi isteri terbaik. Jadi mak bapak terbaik. Jadi anak-anak yang terbaik. Ini target kita dalam bulan Syawal. Dah lagi seminggu nak habis ni. Dah tak lama dah nak habis, tuan-tuan. Yang mana boleh habis puasa 6, habis lah. Saya pun tak habis lagi. Lagi 2 hari lagi. Besok lusa nak habis lah. Open house banyak sangat. Elok nak puasa, tak makan sate, berasap-rasap, sedap pula, buka lah, tuan-tuan. Tapi iman tak kuat ni payah, tuan-tuan. Rasa rugi pula tengok kawan dia makan lemang, puak lemang. Ada yang jadi ketuk-ketuk kulai lemang. Ustaz, lemang Ustaz. Hai, buka lah puasa, Allah malakau sumtu. Itu, tuan-tuan. Pukul 12, Allah malakau sumtu. Ni cabaran nak buat macam mana. Baik benda sunat, tuan-tuan. Kita buat yang terbaik. Jadi anak-anak yang terbaik. Jadi suami terbaik. Sebab Nabi kata, mana-mana suami yang tak bagi nafkah pada isterinya, samalah kedudukannya hamba yang lari daripada Tuhan. Apa hukum hamba yang lari daripada Tuhan? Hukumnya ialah sembahyangnya ditolak. Mana-mana suami yang tak bagi nafkah pada isterinya, kedudukannya macam hamba yang lari daripada Tuhan, sembahyangnya ditolak. Walaupun hitam dah ini, tuan-tuan. Ini berat tanggungjawab kita sebagai suami. Saya dah cakap pada tuan-tuan banyak kali dah. Kalau isteri kita mengadu, seluar dalamnya putus getah,
wajib suami ganti seluar baru, bukan getah baru. Dia pergi kedai jahit, dia minta getah. Nah getah dah ada, kamu buka getah lama, kamu jahit getah baru. Tak, beli seluar baru tuan-tuan oi. Ini seluar baru pun tak beli, getah-getah pun tak beli. Dia bagi pin je. Ni pin, kamu ikat di situ. Isteri pun ambil pin situ. Pergi masjid tuan-tuan, elok masuk melundeh seluar. Orang tegur, ni siapa punya ni? Kata dia. Ya Allah. Allah tak mau macam itu. Jadi orang terbaik. Tuan-tuan, saya ni mengaku saya ni jahat dengan isteri saya, zalim. Sebab tu saya ni tak nikah ramai. Kalau saya menikah ramai, tahulah lagi banyak dosa saya agama. Bukan jumpa tuan. Minggu lepas saya di Thailand 4 hari. Minggu lepas 4 hari di Thailand. Balik hari Rabu. Kemudian hari Khamis saya pergi forum perdana TV1. Terus besoknya pergi ke Sarawak sampai sekarang. Tak balik rumah tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kalau saya menikah banyak pun rugi. Kan buat apa pun. Tuan-tuan, sebab tu ada orang yang nak menikah dengan saya. Dia kata, ustaz, saya sanggup jadi isteri ustaz nombor 2, nombor 3, nombor 4 pun tak apa. Janji ustaz kahwin dengan saya sebab saya nak belajar dengan ustaz. Saya kata tak payahlah kau. Kalau kau kahwin dengan saya, confirm kau kena tinggal di rumah. Baik kau jadi anak murid saya, di mana-mana kau boleh ikut. Bye-bye. Bye-bye. Sian. Sebab tu saya kena minta maaf kat isteri saya. Saya tinggal dia banyak. Minta maaf pada anak-anak sebab tinggal dia banyak. Ni nak sampai pukul apa? Besok pukul 7, pukul 5.30 keluar nak. Ni dia tuan-tuan. Jadi kena minta maaf. Walaupun saya pergi ceramah pun saya kena minta maaf. Sebab tugas saya juga ialah jaga isteri dan anak-anak. Sebab tu bila saya balik ke rumah, takkan saya nak ceramah lagi. Pukul 1, katalah pukul 1 sampai, takkan nak ceramah lagi. Elok dia buka pintu, Assalamualaikum, Allah berfirman, dah tuan-tuan oi. Takkan dia masuk bilik air, saya ketuk pintu, Iza buka pintu Iza. Nabi bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu an, saya tak boleh dah, saya kena hiburkan dia, pujuk dia tuan-tuan ni beli kat Sarawak ni, nampak ni.